Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Sekali lagi bersama saya di MRZ Blog dalam segmen review. Untuk segmen pada kali ini, sekali lagi saya berada di UMS, Universiti Malaysia Sabah, untuk review DCC program untuk Isuzu D-Max. Dan pada kali ini, seperti yang korang nampak di kiri dan kanan saya ini adalah model baru Isuzu D-Max. Yang ini adalah warna kelabu yang baru dilancarkan pada tahun ini untuk model terkini. So, pada kali ini kita akan buat sekali lagi macam di Putrajaya hari itu, untuk sesi test drive di Litar dan sesi test drive di Jalan Raya. Jangan kemana-mana, teruskan bersama saya selepas ini di MRZ Blog. Alright, inilah dia Isuzu D-Max model baru untuk 2023. Dan sekejap lagi kami akan dibawa ke Litar untuk mencuba lebih kurang 5 stesen yang mana di sana kami akan diberi peluang untuk menguji setiap satu stesen itu berkenaan dengan apa yang ada pada Isuzu D-Max ni. Okey, lagi 2 stesen kami akan dibawa ke Jalan Raya. Di situ kami akan diberi peluang untuk menguji juga yang ada pada Isuzu D-Max model baru ni. Jadi keseluruhannya ada 7 stesen semua untuk kami diberi peluang mencuba sendiri apa yang ada yang terbaru di Isuzu D-Max. Alright, kita akan teruskan ujian session 1, session 2, 3, 4, 5 di ujung. Okey, kami orang yang pertama untuk meneruskan misi menguji Isuzu D-Max terbaru. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Sekali lagi bersama saya di MRZ Blog dalam segmen review Isuzu D-Max X-Trail 2023. So, sekali lagi saya berada di Universiti Malaysia Sabah. Kalau dulu saya buat di Putrajaya KL, kali ini di UMS. Okey, untuk program Isuzu D-Max Malaysia kali ini, sekali lagi kami diberi peluang untuk menguji Isuzu D-Max X-Trail model 2023. Dan di dalam segmen ini kami diberi peluang sebanyak 7 stesen. Kali ini 7 stesen untuk menguji sistem yang ada pada Isuzu D-Max X-Trail ini. Dan untuk di stesen pertama itu, korang akan dapat lihat bagaimana kami diuji untuk sistem around view camera. Okey, dalam sistem around view camera ini, di situ terdapat 360 darjah kamera. Nah, disitulah kami diberi peluang untuk menguji kecekapan Isuzu D-Max X-Trail ni. Tapi apa yang paling menarik di dalam video ini sebenarnya, kami tidak dibenarkan melihat side mirror. Okey, untuk masuk parking, korang bayangkan tidak dibenarkan melihat side mirror. Side mirror itu diarahkan untuk dilipat. Dan korang berdasarkan monitor yang ada pada Isuzu D-Max X-Trail ni, okey, 360 darjah view. Disitulah korang berpandukan 100% untuk masuk parking secara mengundur. Okey, untuk permulanya memang agak susah sebenarnya. Korang bayangkan tidak dibenarkan untuk melihat side mirror. Tapi alhamdulillah sebenarnya sistem ini membantu untuk korang melihat seluruh kawasan kereta tu untuk selamat masuk. So disitulah dia tunjukkan betapa pentingnya juga 360 darjah view kamera ni untuk korang masuk parking secara selamat. Okey, di dalam stesen pertama ini saya telah diberi penerangan mengenai bagaimana sistem around view kamera ini berfungsi. Di dalam sesi ini saya telah diberi penerangan bagaimana around view kamera ini berfungsi. Dan di sinilah pada skrin utama ini anda akan dapat melihat bagaimana sistem around view kamera ini dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Pada sistem inilah anda akan dapat melihat secara 360 darjah view untuk kenderaan anda. Sebelum sesi ujian ini dilakukan, saya sempat diberi penerangan bagaimana sensor-sensor di hadapan X-Trail ini berfungsi. Sekiranya seorang berada di hadapan kenderaan anda ataupun objek yang berada di hadapan kenderaan, ianya akan memberi amaran awal dan memberikan bunyi beep serta amaran pada kenderaan anda. Untuk di sesi ujian yang pertama ini, saya akan diarahkan untuk masuk ke dalam parking secara mengundur. Dan apa yang menarik pada kali ini, kami tidak dibenarkan melihat side mirror kiri dan kanan. 100% hanya berpandukan pada skrin utama yang ada pada dashboard X-Trail ini. Dan di sinilah fungsi
around view kamera ini dapat digunakan. So kita teruskan masuk reverse parking tanpa melihat side mirror guys. Kali ini side mirror dia sudah tutup. Ini memang mencabar. Harap dengan skrin depan doh. Jadi memang susah sikit kena tengok side mirror tu. Kali ini betul-betul mencabar. Tidak macam dulu. Dulu sikit tidak nih. Okey, untuk kali pertama saya menggunakan around view monitor untuk masuk parking secara mengundur ni. Sebenarnya memang gagal. Okey. Saya tidak dapat betul-betul menumpukan sebab itulah side mirror telah diarahkan untuk dilipat. Dan saya mencuba untuk kali kedua untuk masuk lagi ke dalam parking ini. Bayangkan dari masa kau belajar kau dibenarkan tengok side mirror. Hari ini jangan harap kau dapat tengok side mirror. Ambil kau. Langgarlah kau kettle tu. Ambil lah kau. Alright. Kita cuba sekali lagi. Ambil kau. Pusing je, ke kiri. All the way to the left. Okay. Pusing je. Bayangkan side mirror kau rosak. Ni kali boleh. Baik kau. Sensor dekat odometer ni. Okey, akhirnya saya berjaya memasuki parking ini dengan selamat. Dengan bantuan sensor di depan dan belakang menggunakan around view monitor ini, inilah salah satu fungsi yang korang boleh gunakan sekiranya korang memiliki Isuzu D-Max X-Trail 2023. Di stesen ini juga saya sempat menggunakan sistem Follow Me Home. Sekiranya anda mengaktifkan sistem Follow Me Home ini, ia akan mengeluarkan satu bunyi amaran yang menandakan ianya sedang diaktifkan. Tarik. Bila dah bunyi tu, kita adjust ke. Fungsi Follow Me Home ini sebenarnya untuk menerangi pada waktu malam. Lampu anda akan padam dengan sendirinya selepas beberapa saat anda aktifkan. Selain itu, Isuzu D-Max juga menawarkan automatic lock untuk mengunci pintu kenderaan anda tanpa menekan button remote yang ada di sana. Di sini juga saya sempat menggunakan sistem remote start engine. Dengan menekan remote, enjin anda hidup dengan sendirinya. Lock sekali. Lepas tu tekan 5 saat kan? Bunyi beep, kita boleh release lah. Ketika enjin anda sedang dihidupkan menggunakan remote tadi, apa yang menarik, sistem aircon juga turut hidup secara automatik. Selain itu, kenderaan anda juga terkunci dalam keadaan selamat ketika enjin anda dihidupkan. Alright, untuk di stesen kedua ini sekali lagi saya diberi peluang untuk menguji sistem 4-wheel drive. Sistem 4-wheel drive yang ada pada Isuzu D-Max X-Trail ini mempunyai satu ciri tambahan terbaru, iaitu diff lock. Di mana diff lock ini sebenarnya berfungsi untuk membantu kereta anda keluar daripada sekatan-sekatan di off-road. Sebagai contoh, kalau korang sedang lalu di laluan-laluan berselut, disitulah diff lock ini digunakan untuk satu pilihan terakhir untuk anda keluar daripada jalan raya tersebut. So, kita teruskan ke stesen 2. Okey, stesen 2. Di sini kita mencuba untuk sistem 4-wheel drive. Letak dia ke neutral, lepaskan pedal brake. Okey. Okey, di stesen kedua ini saya diarahkan untuk membuat 4 ujian, iaitu 2H, 4H, 4L dan 4L plus diff lock. Di sini saya akan cuba sistem ini bagaimana ianya dapat keluar daripada halangan yang disediakan.
Untuk ujian yang pertama ini saya menggunakan sistem 2H. Okey, dan apa yang saya dapati ketika menggunakan sistem ini, sememangnya kenderaan ini tidak dapat keluar daripada halangan yang telah disediakan. Setelah menggunakan sistem 2H tidak berjaya, saya diarahkan untuk menggunakan sistem 4H. Apabila sistem 4H ini diaktifkan, apa yang pasti adalah keempat-empat tayar ini akan beroperasi secara serentak. Dan saya diarahkan untuk mencuba sekali lagi menggunakan sistem 4H ini. Setelah saya mencuba sistem 4H ini, apa yang saya dapati, ianya juga tidak berjaya untuk keluar daripada halangan yang disediakan. Kereta ini masih kekal tersangkut pada halangan tersebut. Sistem 4H ini tidak dapat membantu sama sekali untuk keluar daripada halangan-halangan yang disediakan. Akhirnya, saya diarahkan menukar daripada sistem 4H kepada 4L. Selepas saya menukar sistem daripada 4H kepada 4L, saya dapati kenderaan ini juga tidak dapat keluar daripada halangan yang telah disediakan. Ini menunjukkan sistem ini juga tidak dapat membantu untuk keluar daripada halangan tersebut. Akhirnya di dalam sesi ujian yang keempat ini saya diarahkan untuk menekan sistem diff lock. Dengan menekan button tersebut, sistem ini dapat diaktifkan dalam keadaan sistem 4L. Akhirnya, apabila saya mencuba untuk keluar daripada halangan tersebut, saya dapati sistem diff lock ini dengan mudah untuk mengeluarkan kenderaan anda daripada halangan tersebut. Ini menunjukkan sistem diff lock ini sangat berfungsi dengan baik dan sangat berguna apabila kenderaan anda berada di laluan off-road. Okey, untuk di stesen ketiga seterusnya, saya diberi peluang untuk menguji sistem rear cross traffic alert, di mana sistem ini membantu korang ketika mau keluar daripada parking. Di dalam video ini korang akan nampak bagaimana sistem ini berfungsi ketika korang sedang keluar parking. Dan di dalam video ini korang dapat lihat bagaimana Isuzu D-Max X-Trail ini mengesan kereta yang ada di belakang ketika korang sedang mengundur. Di stesen yang ketiga ini saya diberi peluang untuk mencuba sendiri bagaimana rear traffic alert ini berfungsi ketika anda sedang mengundur. Okey, di dalam sistem ini anda akan mendapat beberapa amaran sama ada secara visual ataupun amaran secara bunyi. Untuk di dalam ujian ini saya diarahkan untuk memasukkan ke dalam gear reverse. Dan ketika saya sedang memasukkan gear reverse, saya dapati ketika sedang mengundur terdapat kereta yang sedang lalu di belakang dan secara visual akan dapat dilihat dan akan mengeluarkan bunyi amaran seperti ini. Selain visual dan amaran bunyi, pemandu juga akan dapat melihat secara terus daripada side mirror kiri dan kanan, yang mana ketika ada kereta lalu di belakang, lampu warna amber akan menyala pada side mirror tersebut. Dengan adanya amaran seperti ini, sudah pasti pemandu akan lebih selamat ketika hendak mengundur ataupun sebagainya. So inilah dia kelebihan Isuzu D-Max X-Trail 2023. Okey, untuk di stesen yang keempat, saya diberi peluang untuk menguji sistem anti-pedal misapplication mitigation. Sistem ini sebenarnya membantu juga korang untuk selamat daripada pelanggaran yang tidak disengajakan. Okay? Supaya contoh korang mau keluar parking ataupun sedang bergerak, tiba-tiba korang cuai untuk memberi tumpuan kepada kenderaan korang. Di sinilah sistem ini berfungsi sebenarnya. So korang boleh tengok bagaimana sistem ini mengesan dan memberi amaran awal kepada pemandu. Okey, di stesen ini sekali lagi saya diberi peluang untuk mencuba sendiri anti-pedal misapplication mitigation. Sistem ini akan membantu pemandu untuk menghalang daripada berlakunya pelanggaran yang tidak diingini. Sebagai contoh, ketika berada di dalam parking kereta ataupun berhadapan dengan tembok. Di dalam sesi ini saya diberikan satu model kenderaan dan di sinilah ujian yang sebenarnya bermula. Alright, dalam kiraan 3, 2, 1, go! Dalam kiraan 3, 2, 1, go!
Itulah antara ciri-ciri yang menarik terhadap Isuzu D-Max X-Trail 2023 ini. Alright, untuk di stesen yang kelima ini, sekali lagi saya diberi peluang untuk menguji sistem Autonomous Emergency Braking (AEB), yang mana sistem ini betul-betul berfungsi ketika korang sedang memandu. Inilah antara mana-mana stesen yang betul-betul mendebarkan setiap peserta, kerana di dalam video ini kita tidak dibenarkan menekan brake. Kita biar sistem ini menjalankan tugasnya untuk berhenti sendiri. Autonomous emergency braking ini akan berfungsi sekiranya pemandu gagal untuk mengawal kenderaan mereka, yang mana ketika dalam satu situasi, contohnya korang sedang memandu, tiba-tiba kenderaan di hadapan itu emergency brake, ataupun korang terleka untuk memandu, dan sistem inilah akan membantu kenderaan tersebut untuk berhenti secara selamat. Right, go. Ya, itu dia berhenti. Itu dia berhenti. Right, go. Ya, itu dia berhenti. Itu dia berhenti. Dalam stesen ke-6 ini sekali lagi saya diberi peluang untuk menguji sistem Adaptive Cruise Control. Di dalam sistem ini korang akan diberi arahan untuk mengaktifkan sistem Adaptive Cruise Control. Ketika sedang menguji sistem ini, saya tidak dibenarkan menekan brake. Okey, bayangkan bagaimana korang memandu tidak dibenarkan menekan brake. Dan dalam video ini korang dapat lihat bagaimana sistem ini berfungsi untuk memperlahankan kenderaan, memberhentikan kenderaan, dan menggerakkan kenderaan secara automatik tanpa menekan brake dan menekan pedal minyak. So, inilah fungsi Adaptive Cruise Control yang ada pada Isuzu D-Max X-Trail. Ketika dalam ujian ini, saya diarahkan untuk menetapkan setting dalam 50 km sejam. Setting kelajuan ini adalah untuk memberi had kelajuan kepada sesebuah kenderaan. Sebagai contoh, 50 km sejam ataupun lebih daripada itu. Ianya bergantung kepada keperluan anda. Di dalam sesi ujian inilah saya tidak dibenarkan menekan brake sama sekali. Selain itu, pemanduan kenderaan ini juga tidak memerlukan menekan pedal minyak. Hanya mengawal steering untuk pemanduan ini. So, inilah dia, kita tidak dibenarkan tekan brake dan tekan minyak. Dia akan follow kereta di depan tu, bagaimana kelajuan kereta hadapan tu, dia akan follow. Saya set di sini 50 km sejam. Okey, saya tidak tekan brake, hanya kawal steering guys. Kaki semua rehat. Ujian seterusnya adalah ujian stop and go, yang mana kereta hadapan berhenti dan kereta saya juga turut berhenti secara automatik. Okey, dia berhenti, saya tekan brake, dia berhenti sendiri berdasarkan sistem yang kita telah aktifkan tadi. Okey. Dia bergerak, kereta ini pun bergerak sendiri, hanya kawal steering. Sekiranya anda ingin membatalkan setting Adaptive Cruise Control ini, hanya anda menekan brake ataupun menekan button cancel pada steering. Dan sekiranya anda ingin menyambung semula Adaptive Cruise Control ini, hanya anda perlu menekan button RES yang terdapat pada steering kenderaan tersebut. Okey, kita continue balik tanpa menekan brake, tekan minyak. Setelah mengaktifkan sistem ini, sekali lagi ujian dilakukan. Kali ini kenderaan di hadapan akan bergerak secara perlahan, dan secara automatiknya juga kenderaan saya juga akan bergerak secara perlahan tanpa menekan brake. Okey, dia akan stop, berhenti sendiri, perlahan sendiri. Seterusnya adalah ujian yang terakhir yang dilakukan, iaitu ujian stop and go, yang mana kereta akan berhenti secara automatik. Okey, dia berhenti, kita pun berhenti. Dia bergerak,
kereta ini pun bergerak sendiri ya. Inilah dia antara kelebihan Isuzu D-Max X-Trail 2023, yaitu mempunyai fungsi Adaptive Cruise Control with Stop and Go. Di stesen ketujuh ini, buat pertama kalinya saya diberi peluang untuk merasa sendiri bagaimana Hill Descent Control ini beroperasi. Oke, di stesen ketujuh ini kami diarahkan untuk menaiki kenderaan Isuzu D-Max X-Trail yang telah diubah suai. Oke, kalau korang dapat lihat bagaimana kenderaan ini telah diubah suai, dan untuk maklumat korang juga, kenderaan ini juga pernah beraksi di Borneo Safari tahun lalu. So di dalam video inilah saya dapat merasa sendiri bagaimana SDC ini berfungsi, yang mana ketika sistem ini diaktifkan, orang turun daripada bukit itu dan sistem ini akan brake sendiri tanpa pemandu menekan brake. Sistem ini akan mengambil alih untuk memperlahankan, memberhentikan kenderaan anda secara selamat. Sebelum mengaktifkan Hill Descent Control ini, pemandu perlulah mengaktifkan dahulu untuk mode 4L. Sekiranya anda tidak mengaktifkan 4L, SDC ini tidak dapat digunakan. Sebelum meneruskan perjalanan, pemandu perlulah menukar mode pada 4L ataupun 4 low gear dan meneruskan perjalanan untuk mendaki kawasan ini. Di sinilah saya menguji bagaimana SDC ini dapat beroperasi dengan baik. Bukan alang-alang jiwa kental. Goyang juga nih. Naik macam roket tuh. Sebelum meneruskan perjalanan, di sinilah setting yang perlu korang kena buat, iaitu menekan button SDC ini lebih kurang 2 hingga 3 saat dan akan kelihatan aktif di dalam sistem dashboard. Dan selain itu, pastikan juga sistem 4L mode digunakan dan pastikan juga menggunakanlah gear 1 ataupun gear paling rendah, kerana sistem ini akan dapat membantu memperlahankan kenderaan anda ketika menuruni bukit-bukit yang curam seperti ini. Dan di sinilah kami mencuba bagaimana rasanya menuruni bukit yang paling curam. Itulah dia Hill Descent Control yang akan mengawal kenderaan anda secara otomatik ketika menuruni bukit yang curam. Sekali lagi saya mencuba bagaimana Hill Descent Control ini beroperasi, dan seperti biasa sebelum meneruskan perjalanan pastikan semua setting ini berada dalam keadaan betul. So inilah dia perjalanan kami untuk menuruni bukit yang curam di sini. Sistem akan brake sendiri tanpa menekan brake, dia akan berhenti dan perlahan secara otomatik. Ya, itulah dia tadi 7 stesen yang telah kami lalui daripada awal pagi tadi, daripada stesen pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, yang terakhir sekali di jalan yang menjunam. Boleh dikategorikan dalam jalan yang off-road. So yang ketujuh tu sebenarnya stesen yang terbaru yang mereka buat untuk kali ini. Sebelum ini tidak pernah dilakukan. So agak beruntunglah saya dapat mencuba yang stesen tadi tu. Mendebarkan sebenarnya untuk yang stesen ketujuh tu. Dan stesen ketujuh tu juga sebenarnya salah satu aplikasi yang baguslah kalau orang ikut off-road kan, yang tempat yang di mana yang memerlukan sistem brake yang cukup baik, dan sistem itu sebenarnya membantu orang untuk brake sendiri. Okey, inilah dia model X-Trail yang terbaru, warna kelabu ataupun nama cat ni sebenarnya Ailey Grey. Ada orang sebut Ashley Grey, tapi sebenarnya Ailey Grey. Dia lah itu kan, tapi orang cakap kelabu lah kan. Cantik warna kelabu ni guys. Dia punya warna yang terbaru untuk Isuzu D-Max ni. Ada banyak lagi warna sebenarnya yang korang boleh pilih untuk model X-Trail ni, tapi kalau saya memang saya suka warna kelabu. Jumpa di part kedua.